Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Syauqi bin Khairul Anwar. Nombor metrik di 193-11871. Hari ini saya akan terangkan bab tabaru'. Ta'rif at-tabaru' tabri'u aw tabaru' ittiba' yaktamihu syakhsun ma thumma ya'ti li syakhsin akhar yahtaju ilaih duna tawqi'u ay syai' fil muqabal. Yang maksud tabaruk bermaksud sumbangan atau derma yang diberikan oleh seseorang yang kemudiannya diberikan kepada orang lain yang memerlukan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Para ulama telah bersepakat memutuskan salah satu pecahan daripada tabaruk adalah takaful. Dan juga takaful ni digunakan digantikan kepada insurans konvensional. Akad tabaruk menjadi teras utama yang membina paksi takaful. Dalam perniagaan takaful, peserta bersetuju untuk menderma sejumlah wang ke dana takaful atau juga dipanggil sebagai risk fund berdasarkan kontrak tabaruk. Setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan takaful mestilah hadir dengan niat yang ikhlas ketika menerima bagi membuat sesama para peserta yang lain jika mereka menghadapi musibah. Dalam erti kata lain, semua peserta bersetuju untuk saling membantu di kalangan mereka ketika ditimpa musibah mengikut manfaat-manfaat yang dipersetujui di bawah pelan tersebut. Okey, daripada apa yang saya baca tadi, contoh bagi kontrak tabaruk adalah takaful, yakni takaful Islami. Dia bertentangan dengan insurans konvensional. Cara tabaruk ni berlaku, kiranya insurans takaful Islam. Contoh dia ada 5 orang. Okey, 5 orang. Bayaran setiap seorang adalah contoh 50, 50, 50, 50, 50. Total semua ada 250. Salah seorang daripada diorang sakit, duit daripada pecahan bulanan tersebut, 50 setiap seorang tu akan disumbangkan kepada yang sakit. Itu konsep tabaruk. Dan dibagi, itu yang dimaksudkan dengan menderma. Menderma dengan ikhlas hati tanpa mengharapkan balasan. Itu untuk tabaruk. Seterusnya, perbezaan di antara takaful dan juga insurans. Takaful menggunakan akad tabaruk, yakni berdasarkan kontrak tabaruk sendiri, iaitu dengan menggunakan konsep derma dan sumbang. Kalau insurans, dia menggunakan akad kontrak jual beli, yakni berlandaskan konsep jual beli. Manakala untuk takaful, dianya patuhi syariah dan juga kerajaan, yakni dia di bawah undang-undang syariah dan kerajaan. Kalau untuk insurans, dia hanya bawah undang-undang kerajaan sahaja. Takaful, dia ini adalah pelaburan patuh syariah, yakni wang sumbangan dilaburkan di platform patuh syariah. Kalau untuk insurans, dia pelaburan konvensional. Takaful, dia bebas riba, gharar dan juga maisir. Bebas daripada segala unsur-unsur yang menyebabkan kerugian ataupun ditipu. Manakala bagi insurans, ia mempunyai tiga jenis tersebut. Dia mempunyai riba, dia mempunyai gharar dan juga mempunyai maisir. Ia dimasukkan insurans ni dikatakan mempunyai riba, gharar dan juga maisir sebab riba disebabkan ianya hanya menguntungkan bagi sebelah pihak. Jika seseorang tu sakit, dia akan dapat wang tersebut. Tapi jika orang tu tak sakit dalam tempoh insurans tu cover, duit tu akan dapat kepada syarikat tersebut. Takkan dapat sedikit pun pulangan kepada peserta. Yang dimasukkan gharar, iaitu mempunyai keraguan, sebab kita tak tahu
duit daripada mana yang syarikat tu kumpul, yang duit syarikat tu dapat. Adakah duit daripada keuntungan yang dia dapat daripada orang yang tak sakit ataupun sebagainya. Maisir tu judi, dikatakan judi sebab kalau sakit baru dapat. Kalau tak sakit, duit tu tak dapat. Macam tu. Itu adalah perbezaan di antara takaful dan juga insurans konvensional. Seterusnya saya akan terangkan berkenaan hibah. Al-hibah min haythu al-lughah ta'ni al-ata' imma ala syakila ain aw fawaid bainama wafaqan li syurut asy-syara' fa inna al-hibah hiya ittifaqiyah lam limanhu al-malikiyah allati qam bihi syakhsun taw'an li syakhsin akhar khilal al-fatar hiya tuhudun ay ajar, yang bermaksud dalam Islam, hibah adalah salah satu cara pemilikan harta yang sah di sisi syarak. Ia berkaitan rapat dengan konsep pemilikan harta yang lain seperti wasiat, wakaf dan juga faraid. Dalam hukum dan ciri-ciri konsep tersebut berbeza antara satu sama lain. Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain atau manfaat. Ini dalam bentuk benda ataupun manfaat. Manakala mengikut istilah syarak, hibah merupakan satu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada orang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan. Seterusnya adalah syarat al-hibah. Syarat hibah yang pertama adalah al-wahib. Yang ini pemberi hibah. Pemberi hibah adalah perlu seorang ahliyah yang sempurna akal, baligh dan ruj. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan dan berkuasa penuh ke atas hartanya. Yang ini orang yang nak memberi hibah tu, pemberi hibah tu, harta tu perlulah harta dia sendiri. Tak boleh hibah harta orang lain. Dan yang kedua adalah al-mauhub ilaih. Al-mauhub lahu. Yang ini penerima hibah. Penerima hibah pula mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta tersebut, sama ada mukallaf atau bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukallaf seperti akil balik atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah. Okey, yang untuk penerima hibah pula, orang tu mestilah orang yang sempurna akal dan juga mampu untuk menguruskan harta tu ataupun barang yang dihibahkan tersebut. Tapi sekiranya orang tersebut tak mampu, maka hibahlah kepada walinya, ibu bapa dia ataupun orang yang mampu untuk menguruskan harta tersebut. Tapi orang keluarga dia sendiri. Dan yang ketiga adalah al-mauhub. Mauhub adalah harta yang dihibahkan. Harta yang dihibahkan hendaklah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan. Harta ni sama ada duit ataupun benda, tak kisah. Harta tu perlulah first orang tu punya. Kiranya orang yang nak hibahkan tu punya. Lepas tu ianya bernilai di sisi syarak. Dan juga mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika pemberian tersebut. Yang keempat adalah lafaz ijab dan kabul. Ini sirah. Lafaz ijab dan kabul merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberi dan penerima hibah. Okey, contoh untuk lafaz ijab dan kabul ni dia lebih kurang macam lafaz jual beli. Cuma selalunya untuk hibah dia akan cara akad dia, aku hibahkan harta tersebut ke atas kamu sekian-sekian. Kemudian yang penerima cakap, aku menerima harta tersebut, menjaga apa semua. Itulah dia untuk bab hibah. Seterusnya adalah faedah al-hibah.
Faedah hibah ni yang pertama adalah pemberi hibah tidak dihadkan kepada sekumpulan orang tertentu. Ia berbeza dengan sistem faraid. Sistem faraid, ia memberikan hak kepada ahli waris-waris yang tertentu, manakala wasiat, pengecualian waris sebagai penerima wasiat. Kalau hibah ni dia tak kisah nak bagi kat siapa, nak hibahkan kat siapa. Dia berbeza dengan faraid. Faraid hanya orang yang boleh waris. Kalau wasiat pula kepada orang yang telah ditetapkan oleh si mati. Keistimewaan yang kedua adalah kadar pemberian hibah adalah tidak terhad kepada jumlah tertentu. Ia berbeza dengan konsep wasiat, iaitu harta diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta pusaka bersih, dan faraid mengikut kadar-kadar tertentu seperti yang diturunkan di dalam Al-Quran. Kalau macam hibah dia tak kisah, kita nak sedekah ataupun kita nak hibahkan harta tersebut, nilai harta tersebut kita tak kisah berapa banyak sekalipun. Tak macam faraid. Faraid dia ada kadar faraid dia. Kalau lelaki 2/3, kalau perempuan 1/3 daripada harta tersebut. Dia ada kadar untuk harta tersebut, dia ada kadar yang tertentu. Kalau hibah tak ada. Okey, faedah yang terakhir, pemberi hibah boleh menentukan sendiri kepada siapa harta dan jumlah hendak diagihkan dengan mengambil kira kesesuaiannya dari segi kedudukan ekonomi dan keperluan semasa waris-warisnya. Ini kerana kebiasaannya keperluan seorang individu dengan individu yang lain adalah berbeza. Kalau kat sini dia nak kata kita nak menghibahkan harta tu perlulah secara senang cerita mengikut keperluan waris yang nak dihibahkan, harta yang nak dihibahkan kepada waris tersebut. Sekiranya orang tu tidak mempunyai contohnya rumah, kita hibahkanlah rumah. Janganlah kita hibahkan katil. Rumah tak ada tapi ada katil, sama juga. So dia mengikut keperluan keluarga tersebut ataupun orang yang nak menerima harta tersebut. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Fahmi bin Rosli. Nombor metrik di 1931-2050. Seterusnya saya akan membentangkan apa itu Al-Qad. Al-Qad ni dia dari segi bahasa dia bermaksud potong. Okey. Li'anna ad-da'in Al-Qad dilahu yakni qata'a al-mutalaqat mamnuhat ila syakhsin madani yasmi yaqtu ya aghas jas'a min mutakallaqat la'iti al-maddin mustalaha tamastolah yashtari Al-Qad ila taslim ansi mutalaqat mada'in maddin bashari syati'i aw masyabazalik al-qiyamah allati sitam istaballaha biha ila al-malik asli du ay qiyamah idofa. Okay. Al-Qad ni dia dari segi bahasa ialah harta yang diberikan kepada orang yang berhutang. Dinamakan qad kerana piutang memotong, iaitu mengambil. Dia mengambil sebahagian hartanya untuk diberikan kepada penghutang. Dari segi istilah ni, Al-Qad ni dia merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada piutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu sama nilai dengan akan digantikan kepada pemilik asal tanpa sebarang penambahan. Kiranya kalau kita dah bagi hutang ke orang tu, dia kena bayar balik benda sama. Kira macam tak ada bayaran lah. Contohnya kalau sebarang tambahan terhadap barang atau wang yang diberi pinjam, itu adalah ditegah dalam Islam kerana dia dianggap sebagai riba atau lebihan yang tidak mempunyai ganti yang dikenakan oleh pemberi pinjaman sementara menunggu bayaran balik. Orang yang berhutang mempunyai tanggungjawab untuk memulangkan barang yang sama atau serupa dengan apa yang dipinjam tanpa apa-apa tambahan.
Kiranya kalau saya dah bagi orang tu pinjam, lepas tu orang tu kena bayar balik benda sama macam yang kita bagi kat dia. Kalau kita minta lebih bayaran tu, kiranya dia akan menjadi riba. Macam tu. Dan satu akun dikategorikan sebagai akad tabarut, iaitu kontrak yang berteraskan kepada konsep kebajikan. Ini kerana faedah atau manfaat daripada transaksi berlaku hanya diperoleh oleh satu pihak sahaja, iaitu penghutang. Lagi satu, manakala akun ni dia pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan atau komuniti yang boleh dianggar dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan. Kadang-kala orang Arab menyebut sebagai salaf. Apa itu salaf? Salaf tu maksudnya hutang, iaitu pinjaman yang dibayar balik kepada pihutang tanpa syarat keuntungan. 6 kesan daripada transaksi ini ialah wujudnya hutang atau hutang daripada satu pihak, penghutang kepada satu pihak iaitu memberi hutang, peminjam penghutang adalah memula kembali barang dan selebihnya. Contohnya, A ni dia memberi pinjaman RM1000 kepada B. Selepas tempoh tertentu, B kena memulakan kembali nilai yang sama iaitu RM1000. Kiranya kalau dia kasih wang kertas RM1000, wang kertas lah kena kasih RM1000. Macam tu. Okey, seterusnya wakaf. Wakaf man tashri' al-milhu arabiyyah al-hukuf ayy taklif taraja'a makna. Okey, maksud wakaf ni dia berasal daripada bahasa Arab, iaitu waqf, yang membawa maksud berhenti, menahan atau menengah. Walakin min haisu syari'ah bihadza ya'ni taslim mutakallat al-malikiyah dunia as-khasara madiyah an mastakhdam min maro al-aula allati yatim fiha mana hatta nahiyah bani wa wahda la yajuzu ista'adah malati waqaf al-tamalikiyah min qabla syah akhir. Atafaham fi mustalahat muntalikat bijiha waqaf an a'mal at-tajariyah aw syara' aw mirad al-mansub wasiyah li amal akhiriyah bis taqrib al-waqaf min Allah. Okey. Namun dari segi syarat, ini bermaksud penyerahan atau harta milik tanpa ada susut fizikal atau menggunakan dari pertama awal. Ia diwakafkan sehingga akhir dan niat mata-mata kerana Allah. Jadinya wakaf ni kita macam memberi sumbangan kepada manusia tanpa kira kita ikhlas tanpa paksa. Macam tu. Lepas tu harta yang diwakaf tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh individu lain. Jadinya kalau kita contoh kita wakaf slipper dekat masjid, kat situ kita tak boleh tuntut balik lah. Kalau tuntut tu maknanya macam tak elok lah orang kata. Kita dah bagi orang, lepas tu kita tuntut balik. Macam tu tak boleh. Jadi pengertian dari segi istilah, apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas tersebut daripada bisnes atau beli, pewarisan hibah dan wasiat untuk kebajikan dengan niat mendekatkan diri pewakaf kepada Allah SWT. Jadi kita wakaf ni kita kena niat ikhlas. Macam tu. Seterusnya, hunaka na'um min wakaf. Terdapat dua jenis wakaf, iaitu pertama aqdul wakaf usrah maziyah maksud al-afra al-usrah yahidul wakaf, iaitu dia wakaf, iaitu wakaf ahli keluarga. Apa wakaf itu ahli keluarga? Ahli keluarga ni dia dikhususkan manfaat untuk ahli keluarga yang ditentukan oleh pewakaf. Yang kedua, wakaf qari as-sadaqah yujadu tahta azza wakaf fir'ain hamma al-am wal khasas, iaitu wakaf qari ni dia bermaksud kebajikan. Di bawah wakaf ini terdapat dua cabang, iaitu am dan kas. Am al-khur al-ifada al-jamhur waqafa li ahkam wa syariah al-islamiyah
ala syakil mansya au asyai latur at-tasus islami min khalal intasha allati tan ala asas syariah al-islamiyah. Okey. Wakaf am pertama ialah tujuan dia untuk manfaatnya kepada umum mengikut hukum syarak, berbentuk seperti kemudahan fasiliti atau apa-apa untuk membangunkan ekonomi Islam melalui aktiviti yang dijalankan berdasarkan hukum dan syarak. Kira am ni dia lebih kepada khusus lah. Bukan khusus, dia lebih kepada macam cerung kepada orang-orang yang di luar, orang di tempat awam. Okey. Kalau wakaf khairi kepada khas ila tam isya'a lamifa'ah mahda al-muslimin waqafan al-syariah al-islamiyah, misal arad masajid au sawaris al-madaras ad-diniyah al-maqabar islamiyah au akhiruha min al-waqaf mahdada. Okey, khas ni diwujudkan untuk manfaat tertentu umat Islam mengikut hukum syarak seperti tanah, masjid, surau, sekolah agama atau perkuburan Islam atau lain yang dikhususkan wakaf. Okey, khas ni dia macam wakaf untuk benda-benda yang besar. Contohnya macam masjid, surau, rumah anak yatim dan sebagainya. Itu dikirakan wakaf khusus lah. Dikira macam wakaf yang besar yang menggunakan kos yang tinggi. Okey, seterusnya saya akan terangkan syarat-syarat. Yang ini ada 4 syarat. 4 syarat. Yang pertama adalah wakaf, yang itu makul mustaqan nasib ma'al ta'im. Pewakaf itu pewakaf al-wakif, iaitu syarat dia berakal, dewasa, berelakan dan sukarela. Kalau budak-budak wakaf, mampu ke budak-budak yang nak wakaf kan? Kat sini wakaf pun kena ada syarat. Kita kena ada, kira macam ada berakal lah, kena ada otak. Okey, yang kedua al-mutlaqi al-waqaf madada sa'u kana waqaf wa hada aw kaksar aw khairu madad waqaf, iaitu penerima wakaf al-mawquf alai, khusus sama ada orang itu atau lebih atau tidak digunakan tidak ditentukan pewakaf. Okey. Yang ketiga al-mutlaqat al-kafiyah liha qima qabala la tahwil manafid daimah mamlukah bakal al-waqaf, iaitu yang ketiga harga yang dinamakan al-mawquf, dia mempunyai nilai, boleh dipindah milik, manfaat berkenalan milik sepenuhnya pewakaf. Yang terakhir ialah al-aqd aw risalah al-mutalaqat bal wahiyah aidan wasiyah kalimah aw marfama syafiyah laqad waqaf famin daruri takkid al-waqaf. Akad atau surat berkenaan wakaf juga wasiat asiham, kata-kata tulisan yang difahami untuk tujuan wakaf, wajib untuk mengesahkan wakaf. Itu saja 4 syarat-syarat untuk wakaf. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian. Terima kasih.